Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khuzai bin Rahmat daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Multimedia. Tarekat Tasawuf adalah satu cabang yang penting dalam Islam selepas akidah dan syariat. Maka dengan perkara yang besar inilah satu projek video dokumentari tentang perkembangan tarekat Naqsyabandiyah, Bahaiyah, Mujaddidiyah, Khalidiyah, Iya'iyah telah dibangunkan. Video ini bertujuan untuk memperkenalkan lagi tentang tarekat ini dari segi latar belakang, salasilah dan perkembangan tarekat ini. Mari sama-sama kita menelusuri video ini. Jom. Salasilah dan tokoh tarekat. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berbasis di Rumah Suluk Kampung Dulang Jelebu Negeri Sembilan berasal daripada rantaian sanad Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Jawirakan Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau merupakan guru kepada Tuan Guru Syekh Mahmud bin Indin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Mahmud telah memberi amanah kepada Tuan Guru Syekh Samsuddin bin Buyung untuk membuka Rumah Suluk Kampung Dulang. Rantaian sanad ini kemudiannya disambung oleh Tuan Guru Syekh Haji Abdul Manaf bin Jaya sehingga 2015. Kini tarekat ini dipimpin oleh Tuan Guru Syekh Ustaz Dr. Muhammad Firdaus bin Tuan Guru Syekh Haji Abdul Manaf. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tarekat ini, maka saya sendiri telah pergi ke Rumah Suluk Kampung Dulang untuk bertemu dengan Tuan Guru Syekh Ustaz Dr. Muhammad Firdaus bin Tuan Guru Syekh Haji Abdul Manaf yang merupakan Syekh bagi tarekat tersebut. Mari kita lihat video ini. Perjalanan daripada kuis ke Rumah Suluk Kampung Dulang Jelebu Negeri Sembilan memakan masa selama 1 jam 30 minit dengan jaraknya 60 km. Ini ialah kawasan Rumah Suluk Kampung Dulang. Temu bual bersama Syekh Tarekat. Alhamdulillah, atas izin Tuhan dan arahan daripada masyayikh sebelum ini, maka saya diminta untuk memimpin Rumah Suluk Kampung Dulang sebagai pusat pengamalan tarekat Naqsyabandiyah, Bahaiyah, Mujaddidiyah, Khalidiyah, Iya'iyah. Dan sebagaimana yang sedia maklum, pusat pengamalan tersebut atau Rumah Suluk Kampung Dulang atau tarekat Naqsyabandiyah punya pusat pengamalan merupakan salah satu pusat pengamalan yang berdaftar di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan di bawah enakmen tarekat 2005. Alhamdulillah, setelah berlalu 5 tahun antara perkembangan tarekat Rumah Suluk Kampung Dulang, pertamanya keahliannya semakin hari semakin bertambah dan sehingga hari ini hampir 500 ahli keseluruhannya yang mengikuti perjalanan tarekat ini, sama ada berdaftar ataupun tidak. Tapi syukur Alhamdulillah untuk perkembangan yang kedua yang datang bersama-sama menghadiri majlis ilmu dan juga zikir di Rumah Suluk Kampung Dulang, kebanyakannya, majoritinya daripada masyarakat kampung sekitar. Maknanya apa di sini, benda yang penting sekali, perkara yang win di sini ialah orang kampung itu sendiri, mereka sendiri tak ada isu tentang tarekat, bahkan mereka benar-benar mengambil manfaat kehadiran pusat peramalan berdaftar tadi di Rumah Suluk Kampung Dulang untuk mereka ambil pakai betul-betul tarekat itu semaksimal yang mungkin. Yang ketiga, Rumah Suluk Kampung Dulang ini Alhamdulillah setakat ini perkembangan bukan hanya rigid
ataupun atau hanya sekadar pada ruang lingkup tarikatnya saja. Macam Rumah Suluk Kampung Dulang banyak sebelum ini menganjurkan program-program joint venture bersama dengan pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerana nak memasyarakatkan tarikat ini, tak nak nampak terlalu tarikat yang sangat, maka kami bergerak ke tengah-tengah masyarakat dengan satu nama pertubuhan yang disebut sebagai Pertubuhan Kebajikan Darul Hasani Jelebu. Pada pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS. Antara perkembangan lain juga, kami juga menerbitkan beberapa buah buku, antaranya buku-buku berkaitan dengan tarikat Naqsyabandiyah, usul tarikat Syazuliyah, begitu juga dengan terjemahan hadis Syama'il Muhammadiyah, terjemahan matan Arba'in Nawawiyah, penematan Arsalan punya terjemahan, qasidah, banyak yang terjemahan yang boleh dimanfaatkan oleh jemaah dan juga masyarakat yang sekampung sekitarnya. Usul tarikat Naqsyabandiyah. Yang pertama, wuquf qalbi. Yang kedua, tawajuh mabdah khawatir. Yang ketiga, nigah dahsyat khawatir. Yang keempat, dawam zikrir. Yang kelima, su'bah syekh. Amalan umum, yang kedua amalan khusus. Amalan umum ini sebagaimana yang kita tahu dilaksanakan amalan-amalan ini di Rumah Suluk Kampung Dulang pada 3 hari. Hari Isnin malam Selasa, Selasa malam Rabu dan hari Khamis malam Jumaat. Kalau yang amalan umum ni seperti mana yang lain, pada malam Jumaat, kami baca Yasin, begitu juga ada solat berjamaah, zikir-zikir harian macam biasa. Antaranya ialah antara amalan khusus ialah seseorang yang sudah berbai'ah dengan tarikat Naqsyabandiyah. Dia punyai tingkatan zikir pada makam-makam yang tertentu. Dia kena selesaikan pada zikir-zikir harian. Suluk sama ada boleh dilakukan selama 10 hari atau 20 hari atau 40 hari. Kebiasaannya sebelum ini pada tahun-tahun yang lalu dilakukan 3 bulan sekali, khususnya pada bulan Ramadan. Untuk membawa tarikat ini ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan masyarakat rasa selesa, tak rasa canggung, itu masalah je. Dalam tarikat bukan bermaksud bila bagi tahu itu dianggap pada sebahagian masyarakat fanatik atau taksub pada syekh, bukan tu maksud dia. Apabila seorang itu sudah berbai'ah dengan syekh, maknanya seorang syekh itu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses atau perkembangan rohani anak murid yang berbai'ah kepada dia. Wujud antara seorang guru dan anak murid dengan satu istilah yang terikat disebut sebagai suhbah. Suhbah ini mendampingi syekh. Syekh pula sentiasa follow up pada anak muridnya. Baru win-win situation. Selepas bertemu dengan syekh tarikat, saya telah menemubual 2 orang khalifah bagi tarikat tersebut untuk mengetahui tentang keadaan dan pengalaman mereka semasa mereka mengamalkan tarikat. Temu bual bersama khalifah tarikat. Apa yang saya nampak di tarikat Naqsyabandi ni, dia lebih kepada adab lah. Adab kita dengan guru kan, adab kita dengan kawan-kawan, bersahabat dengan kawan-kawan macam mana, lebih pada dalaman. Sebab dia Naqsyabandi ni zikir dia zikir sir kan, dalam. Jadi dia menjiwai, dia naluri kita di lembut. Jadi bagi pengalaman saya sebelum masuk tarikat,
Saya ni jenis agak yang agak panabaran, mungkin tidak berapa sabar. Dan menurut khalifah ini, bila dapat merasakan perubahan selepas beramal dengan tarekat seperti banyak bersabar, lembah lembut dan sebagainya. Selepas ni memang banyak kebaikan lah, sebab kita masuk tarekat, lepas tu terikat pula kan. Banyaklah kebaikan dia. Menurut khalifah kedua ini, selepas menyertai tarekat, beliau begitu semangat untuk solat berjemaah, menghadiri majlis ilmu dan mengamalkan zikir-zikir yang dibimbing oleh syekh tarekat. So dengan saya bertarikat, saya akan menganggap setiap murid saya seperti anak saya sendiri. Maka dari situlah timbul kasih sayang, supaya bila kita ada kasih sayang, kita anggap anak murid kita sebagai anak kita, maka di situ kita akan mengajar dengan lemah lembut, kita akan bersabar, kita akan tidak cepat bosan untuk mengajar walaupun ada kekurangan. Begitu juga dengan apa yang Syekh Tarikat buat. Kalau kita tak beritahu dengan Syekh Tarikat, kalau ada sesuatu perubahan dalam diri kita, jadi Syekh Tarikat dia tak tahu kita ni, sama ada kita ni di mana. Di mana, sebab dalam tarikat ni dia ada peringkat-peringkat dia. Bila kita beritahu tu, okey, berlaku sesuatu apa-apa dalam diri kita, dia akan suruh kita buat peringkat-peringkat yang seterusnya. Jadi benda tu ada peringkat-peringkat lah. Macam tu lah. Jadi adalah seterusnya peringkatnya, makam-makam tu. Itulah tujuan dia, kita kena beritahu dengan Syekh Tarikat ni apa yang berlaku dalam diri kita. Kesimpulannya, dapat kita lihat dari segi salasilah perkembangan dan latar belakang tarikat Naqsyabandiyah, Bahaiyah, Mujadidiyah, Khaliyah, Diyaiyah yang telah kita lihat tadi. Maka oleh itu, mudah-mudahan video dokumentari tadi dapat memberikan gambaran dan menjelaskan lagi tentang tarikat kepada masyarakat umum, supaya kita semua dapat memperamalkan dalam kehidupan dan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa di sisinya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam raja lah semua.